Dikenali sebagai Cikgu Off-Road di media sosial, Cikgu Ben Zaid merakamkan dan berkongsi video perjalanan mencabar beliau dan rakan-rakan gurunya berulang-alik ke perkampungan orang asli di kawasan pedalaman negeri Kelantan. Setiap minggu, Cikgu Ben Zaid dan rakan-rakan gurunya menempuh perjalanan sejauh 60 km mengharungi laluan balak dan berbukit serta hutan belantara untuk sampai ke destinasi bagi mengajar anak-anak orang asli di Sekolah Kebangsaan Balar, Gua Musang, Kelantan. Macam kami cikgu-cikgu kat sini, waktu kami sebenarnya banyak di sekolah lah kan. Sebab di sekolah ni ada asrama untuk murid-murid orang asli. Jadi masa kita ni banyak di sekolah dan masa kita untuk family punya tak banyak, ada 2 hari lebih macam tu lah kan. Dan aktiviti yang kita buat ialah kita banyak berdamping dengan anak-anak murid lah. Kita banyak berdamping dengan anak murid, kita bermain, kita bersantai kan. Ada waktu ketika kita main macam permainan diorang kan. Dan kita banyak macam belajar cara kehidupan mereka dan mereka pun boleh belajar dengan kita dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama kita pun boleh belajar dengan kehidupan mereka. Aku mengajar, dia mengajar. Dia belajar, aku mengajar. Macam itulah konsepnya. Sebenarnya kalau pada saya selebihnya bergantung pada niat kita lah kan. Kalau niat kita nak kerja lah kan, kita nak kerja, kita nak mendidik, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah yang kita nak digalas, maka apa je bentuk cabaran yang ada di hadapan, insya-Allah kita akan lalui dengan baiklah. Dan apa-apa yang kita buat ni, kalau dengan doa juga, dan semoga apa yang kita buat ni boleh jadi inspirasi dekat orang lah. Macam tu lah. Terinspirasi daripada kisah pengorbanan guru-guru tersebut, syarikat pengedar motosikal Aveta Malaysia telah menghadiahkan 3 unit motosikal Aveta Ranger Max Explorer kepada Cikgu Ben Zaid bersama-sama dengan 2 rakan seperjuangannya sebagai komitmen membantu mereka meneruskan khidmat mendidik dan mengajar anak-anak masyarakat orang asli di kawasan pedalaman berkenaan. Apabila kita launch Aveta Ranger Max back in November, a lot of netizens reach out to us and say that take a look at Cikgu Ben. At that point in time, we don't even know who is Cikgu Off-Road. So we searched in the TikTok and YouTube. Then we found Cikgu Off-Road. We saw the experience that he has going off-road 60 kilometers, rain, muddy road, lumpur, jalan-jalan lumpur. So we felt that we must do something to help him. Since we have just launched a bike that is meant for off-road terrain, both on and off-road, we think this bike is very sesuai untuk Cikgu Ben. So that's why he's also a teacher. So we think we have to do something. That's why we are here today. We will look into it case by case for the Cikgu. We are a Malaysian company, so anything that can help the nation, then we will look into it case by case. Yeah. Mestilah kita teruja kan dengan sesuatu perkara yang baru lah kan. Apabila pihak Aveta Malaysia telah menaja 3 buah motor, maka kita anggap ini sebagai sesuatu yang baru. Kita anggap ini sebagai pemula untuk kita lebih bersemangat demi kita nak menjalankan tugas sebagai pendidik lah kan. Dan terima kasih Aveta kerana memberi motosikal yang pada saya lebih selesa, lebih comfortable dan lebih sesuai lah untuk di jalan-jalan off-road macam yang kami lalui setiap minggu macam sekarang ni. Harapan yang lebih membawa manfaat lah. Kita nak membawa manfaat supaya akan datang kita boleh collaborate lah dengan apa jua keadaan, teknikal ke, support dan tajaan, dan kita harap dia akan datang juga menjadi pemangking supaya akan terus lebih sukses lah. Yang kami dapat dengan Aveta ni, kita tak pasti lagi akan datang kan. Contohnya kita tak pasti, tapi kita harap dia akan lebih sukses lah. We just there's no hope. Our heart is just we want to truly help Cikgu Ben and his colleague and make their life easier when they travel to 60 km into the Post Bala. We just want them to have an easier journey with our bike. That's what we hope for to contribute to the nation building effort. Assalamualaikum, Assalam Malaysia Madani. Selamat malam. Hari ini 11 Mac 2024 Isnin. Kita bersiaran secara langsung untuk program Darah Muda anda bersama dengan saya Ifah Hazim, dan pada minggu ini kita akan membawa satu topik yang sangat dekat dengan umat Islam pastinya, kerana sangat dekat dengan kita, bulan yang dinanti-nanti, malam bertukar siang, hari berganti bulan, pejam celik, kita sudah pun meninggalkan bulan Rejab dan berada di bulan Syakban. Ini bermakna beberapa jam sahaja lagi kita akan menyambut tetamu agung kita, iaitu
bulan Ramadan yang saban tahun dinanti dengan penuh kegembiraan dan juga pengharapan. Namun, rata-rata umat Islam ini lebih fokus kepada sambutan berbanding dengan persediaan. Jadi masjid-masjid mula dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni, kain rentang sambutan dengan pelbagai ucapan. Mulai kita lihat di kiri dan kanan jalan raya bergantungan seperti tahun-tahun sebelumnya di Malaysia. Tapak bazar juga pastinya sentiasa dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh Malaysia untuk menantikan juhadah-juhadah berbuka. Dan tidak ketinggalan sebenarnya restoran dan juga hotel yang akan mula mempromosikan program berbuka puasa, buffet dan sebagainya dengan pelbagai tawaran istimewa. Tapi mungkin diadakan dengan niat untuk menyemarakkan sebenarnya, kalau kita tanya dengan orang ramai, nak menyemarakkan rasa gembira apabila kita menyambut kedatangan bulan yang paling dinanti-nantikan, bulan mulia, bulan Ramadan ini. Namun begitu, mungkin ada antara kita, segelintir daripada kita yang mungkin sedikit alpa untuk mempersiapkan hati dan juga jiwa kita di bulan yang diangkat amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Ramadan. Jadi untuk berkongsi pandangan berkenaan topik kita pada hari ini, mencari Ramadan di hati, kita jemput bersama-sama dengan saya seorang ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Huzaif Nuslan selaku pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, tajuk kita pada hari ini, mencari Ramadan di hati. Mungkin Ustaz ada sedikit pandangan apa itu mencari Ramadan di hati itu, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan pada puan pengacara, juga terima kasih kepada pihak Bernama TV yang menjemput, dan sidang hadirin penonton Bernama TV, khususnya rancangan Darah Muda. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita direzekikan oleh Allah untuk berada di bulan yang paling mulia sekali, ya, yang mendapat kedudukan yang paling istimewa, yang mana bulan yang kita nanti-nantikan, ya, seperti mana yang puan sebut tadi, iaitu kita di bulan Rajab ke bulan Syaban, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadan. Maka Allah Ta'ala sampaikan kita kepada bulan ini, inilah bulan yang dinanti-nantikan, penuh dengan kelebihan, yang mana bulan ini seperti mana para ulama menyebutkan, bulan yang mana turunnya Al-Quran, bulan yang disyariatkan puasa, bulan yang amalan digandakan berlipat-lipat kali ganda, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, adanya amalan-amalan khusus seperti tarawih dan sebagainya. Maka sudah barang tentunya kita tak sabar, ya, dan inilah yang kita anticipate, yang kita nanti-nantikan. Maka bagi orang yang beriman, memang Ramadan itu di hati. Ramadan itu di hati. Okey, itu dia sedikit introduksi daripada Ustaz sendiri mengenai topik kita pada hari ini, Ramadan di hati. Ustaz, apabila kita bercakap mengenai bulan Ramadan ini, rata-rata umat Islam ini seperti yang saya katakan tadi, lebih fokus kepada sambutan berbanding dengan persediaan untuk menyambut bulan yang mulia ini. Jadi, apa sebenarnya antara faktor penting yang perlu diberi keutamaan, Ustaz, dalam mempersiapkan hati dan juga jiwa kita menjelang Ramadan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana soalan yang dilontarkan tadi, iaitu kenapa umat Islam mutaakhir ini seolah memilih sambutan berbanding dengan persediaan, macam puan sebut tadi, yang puan sebut tadi tu kan. Jadi sebenarnya ia bertitik tolak daripada didikan awal sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Bukan saja didikan awal, bahkan didikan sepanjang hayat yang kita terima. Betul. Sekiranya kita mungkin awal tak didedahkan kelebihan kepentingan Ramadan, mungkin sepanjang hidup atau hayat kita ni kita belajar dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi di samping faktor persekitaran itu sendiri, ataupun kita biasa sebut environment lah, sebab sekiranya persekitaran tu membantu, mana sambutan Ramadan itu dititik beratkan, maksud sambutan minta maaf, persediaan tu dititik beratkan berbanding daripada sambutan yang zahir itu. Jadi ulama sebutkan apa yang perlu kita beri perhatian, ya, boleh saya simpulkan 5 I. Pertama, I ilmu. Yang kedua, insaf.
Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, ihsan. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya iman. Cuba bayangkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat itu menjurus kepada orang beriman. Hei orang beriman, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu mendapat ketakwaan. Jadi 5I ini kita boleh saya simpulkan sebagai yang perlu diambil perhatian lah, ilmu tentang Ramadan. Ya, insaf sebab apa? Sebab tak tahu nak sampai Ramadan lagi yang akan datang ataupun tidak. Itu yang ikhlas maknanya, minta maaf kalau kita sebutkan, ada setengah orang bila masuk Ramadan dia merasa tak gembira. Tak maaf sebut. Sedangkan para ulama menyebutkan, contohnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebutkan, barang siapa yang tak suka Ramadan ni, nak Ramadan ni cepat berlalu, hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Bahkan kalau orang tu dia suka Ramadan tu, dia embrace Ramadan kan, ataupun dia seronok dengan Ramadan, maka balasan dia tak lain dan tak bukan, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, syurga jawabnya. Itu yang ikhlas, iman tadi kita dah sebut, dan juga ihsan. Kita nak dapat perkara yang Allah Ta'ala kurniakan, yang ini ketakwaan. Jadi guru kami pernah sebutkan, guru kami di Yaman, tempat saya belajar dulu, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau kata sebenarnya Ramadan ni yang tahunlah saban tahun ini, Ramadan apa? Ramadan butun ataupun Ramadan batin. Apa makna butun tu? Ramadan nak ikat perut saja ke, ataupun Ramadan yang hati, macam tadi puan tanya bagaimana tentang hati, jiwa, rohani. Jadi itu satu big question mark. Sebab para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni kalau tengok malam Ramadan saja mereka hidupkan, lepas saja Isyak tu mereka terus sampai ke sebelum waktu sahur itu. Hidupkan malam, siang dan memang berpuasa. Betul. Dan jadi kalau Imam Al-Ghazali pun dah disebut, puasa tu ada 3 tingkatan. Puasa orang awam, puasa yang khusus, ataupun dan yang ketiga khawasul khusus. Kalau setakat awam saja, dia tahan dia tahan makan, minum dan perkara membatalkan puasa. Tetapi kalau dia puasa orang khusus, dia buat yang 3 tadi, tapi dia tambah tak melakukan maksiat zahir dan batin. Tapi yang khawasul khusus ni, dia tak buat yang 3 tadi, tak buat maksiat zahir batin, tambah lagi hati mereka senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kita balik pada yang cerita hati tadi tu, maka Ramadan sebenarnya mendidik. Sebab itulah kita tengok, kalau minta maaf sebutlah, kalau ada orang yang masih keluh kesah waktu tarawih panjang sangat imamnya ke, ataupun bila nak buka, jadi seolah-olah macam, minta maaf dengan bahasanya, rugi kalau dia berada dalam situasi atau keadaan tersebut, kerana ini bulan yang tak ada tolok bandingnya. Hingga Nabi sebut dalam sebuah hadis yang mafhumnya, sekiranya kamu tahu Ramadan itu kelebihan dia, nescaya kamu nak Ramadan tu sampai setahun lamanya. Wallahu alam. Wallahu alam. Na'udzubillah min zalik. Ustaz, kita minta jauh untuk ada perasaan seperti yang Ustaz katakan tadi itu. Ya, betul. Ya, baik, kalau itu kita bercakap mengenai persediaan untuk orang-orang zaman kini, umat Islam zaman kini. Kalau kita nak imbas kembali untuk zaman dahulu pula, bagaimana Ustaz orang-orang soleh melakukan persediaan Ramadan ini? Masya-Allah, tabarakallah, masya-Allah. Soalan ini sangat bagus sekali untuk panduan. Ya. Sebab tadi puan cakap, puan beritahu orang dulu-dulu macam mana. Jadi kita nak berjaya, kita kena ikut yang terdahulu, pendahulu kita. Jadi para ulama menyebutkan, ya, ketika mereka menyebutkan tentang para salafun salih, persediaan mereka menjelang Ramadan ni puan, sebenarnya 6 bulan sebelum. Subhanallah, 6 months before. Ada lagi setahun sebelum. Macam mana tu? Baik, kita tengok. Bagaimana mungkin 6 bulan sebelum? Kan? Awal sangat ni. Kalau kita lah, awal sangat. Sebenarnya kita orang awam, kalau kita dah boleh prepare 3 bulan sebelum tu dah sangat cukup baik. Sebab tu tadi doa tadi tu yang Nabi suruh kita doakan itu sebagai satu isyarat bagi supaya kita, orang kata, persiap sedia kita Rajab, Syaban, Ramadan. Cuma para salafun salih mereka ni siap 6 bulan sebelum. Bila sejurus lepas bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kita sambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, masuk je bulan Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban,
Jadi dia dah prepare sebelum tu lagi dengan amal-amal soleh mereka. Mereka dah usaha tingkatkan ilmu, iman, amal, ikhlas mereka dan khaufillah sampai akhir Syaban macam kita masuk ke Ramadan. Mereka dah prepare dah. Jadi cuba bayangkan 6 bulan sebelum dah giat beramal, menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi kemuncak dia punya pinnacle dia Ramadan. Itu. Tapi ada yang setahun sebelum. Macam mana setahun sebelum? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka prepare right after Syawal, first Syawal. First Syawal tu mereka dah prepare. Sebab apa? First Syawal tak boleh puasa. Betul. Lepas tu dah boleh puasa 6. Jadi puasa 6 mereka dah puasa 6 berturut-turut. Macam kami pengalaman di tempat pengajian saya dulu di Hadramaut. Memang raya kedua tu terus puasa. Macam orang tua-tua kita dulu. Kadang-kadang kita tak perlu tengok jauh. Betul. Sebenarnya orang tua-tua kita pun kalau kita perasan terus hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia dah puasa dah. Jadi 6 hari berturut-turut mereka terus puasa. Kemudian mereka buat apa? Isnin Khamis ataupun 13, 14, 15 ataupun puasa Daud, ada yang puasa selang sehari. Jadi mereka ada yang mengambil keberkatan bulan Rajab, bulan Haram, bulan Syaban, ada bulan yang manusia lalai pasal tengah-tengah Rajab dengan Syaban. Jadi Nabi banyak berpuasa bulan Syaban, jadi mereka gabungkan terus 3 bulan sekali terus puasa. Jadi itu yang dilakukan oleh para ulama, para salafun as-salih kita sebagai apa? Setahun sebelum persiapan mereka penuh dengan ibadat dan Ramadan sebagai kemuncak. Dan moga kita jumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita nak, dan di akhir Ramadan kita mendapat pingat kebesaran takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wallahu alam, insya-Allah. Baik Ustaz, kalau kita bercakap mengenai zaman dahulu, pastinya cabaran mereka berbeza. Mereka boleh bersiap sedia untuk menyambut Ramadan ini 6 bulan sebelum. Ada macam Ustaz katakan tadi setahun sebelum. Tetapi cabaran zaman kini mungkin sedikit berbeza nak dibandingkan dengan zaman dahulu. Jadi apa sebenarnya cabaran menjelang Ramadan ini di era zaman kini, terutamanya buat segelintir golongan anak-anak muda ini yang lebih mengejar dunia dan sedikit leka dan juga alpa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Jadi subhanallah, macam Puan sebutkan tadi, nama pun anak muda, rancangan kita pun darah muda. Allahu Akbar. Jadi memang cabaran, mendidik, membimbing, mentarbiah tu memang berat. Memang berat. Jadi kita ambil satu contoh, kalau orang yang mungkin anak-anak muda yang sibuk bekerja, cari rezeki ataupun apa jua, hingga seolah-olah sampai tak ada masa sama sekali untuk beribadah. Minta maaf dengan bahasanya, ada kalanya mereka ni kata kita tunggu tua lah baru nak beribadah. Tapi tua itu belum tentu atau belum mesti kan. Ataupun banyak bertangguh-tangguh dan sebagainya lantaran mengejar keduniaan ataupun leka, semata-mata leka. Seumpama atau seolah-olah tak tahu punca ataupun tak tentu hala mereka ni. Jadi perlulah kita, khususnya lah yang kita dah lebih berusia, berumur, kita kena bantu. Kita kena bantu mereka. Macam kita dah ada lebih berumur, lebih berpengalaman, boleh nasihat, boleh bimbing, beri tunjuk ajar, kongsi cerita, pengalaman, kelebihan, kepentingan, persediaan Ramadan. Kenapa? Ramadan ni belum tentu tahun depan kita jumpa. Betul. Kita nak, kalau orang yang hati macam ni, di hati Ramadan, maka dia nak, ya Allah, sampaikanlah aku. Cuma sebab perkara ni, bulan ni hanya sekali saja dalam setahun. Jadi minta maaf kalau kita sebutkan juga contoh, bukan nak kata apa, kita cerita kata keduniaan sikit tu kan. Minta maaf, ada setengah orang kadang ditunggu year end sale ke. Minta maaf sebut, kadang ada perkara-perkara pelancaran produk ke dan sebagainya, sanggup beratur panjang dan sebagainya. Cuba bayangkan, benda tu kalau orang yang, minta maaf sebut, kalau dia berhajat kepada seumpama sanggup beratur panjang kadang-kadang sebelum subuh. Jangankan kata pagi-pagi, sebelum subuh dia dah boleh tunggu. Tetapi bila perkara yang seumpama ni nampak benda ukhrawi, benda yang tak nampak di mata kasar, benda berkenaan dengan akhirat, kalau kita boleh instil, kita boleh masukkan ke dalam hati sanubari mereka tentang perkara ini, insya-Allah. Sebab hati manusia ni memang sebenarnya tempat simpan segala perkara-perkara kebaikan maupun keburukan. Betul. Tapi kalau kita masukkan benda-benda yang baik,
seumpama batu yang keras, kalau air yang lembut itu pun boleh memberi lekuk kepada batu tu, mudah-mudahan kita beritahu. Jadi memang itu tugas kita lah. Jadi ilmu dan juga pengamalan dan juga tarbiyah itu penting, sebab kita kena bagi tahu mereka. Apatah lagi macam Puan sebut tadi, memang cabaran akhir zaman ini dengan gadget dan sebagainya, dengan fitnah yang berleluasa, maka selain daripada yang kita buat tu, bermunajat kita kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Wallahualam. Okey Ustaz, saya pasti ramai yang mungkin tertanya-tanya lah, golongan yang terhalang rahmat ilahi ni benda yang kita paling tak nak lah Ustaz. Secara ringkas mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit, siapa antara golongan yang terhalang rahmat ini dan bagaimana sebenarnya untuk kita nak mengawal diri supaya tidak tergolong di kalangan mereka-mereka ini untuk tidak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ya Allah, subhanallah. Baik, na'udzubillah min zalik, kita minta jauh daripada Allah. Bila kita dengar adab kita, bila dengar perkara yang tak elok ni, kita minta lindung daripada Allah Ta'ala. Jadi antara lain para ulama menyebutkan antara perkara-perkara yang menyebabkan tercegah ataupun terhalangnya rahmat Allah Ta'ala, bahkan ampunan daripada Allah Ta'ala, adalah pertama, derhaka ibu bapa. Jadi ini satu dosa yang ulama sebut dunia pun bayar cash, walaupun entah benar atau tidak cerita si tanggang itu dan jadi batu dan sebagainya, ialah jadi satu cerita rakyat, tetapi ambil pengajaran. Pengajaran. Derhaka pada ibu bapa ni dosanya bahkan dunia saja dibalas, na'udzubillah min zalik. Nombor dua, permusuhan sesama muslim. Jadi kita tak nak, sebab bulan Ramadan ni turunnya rahmat, pengampunan dan pembebasan dari api neraka, kita tak nak kerana benda ni kita terhalang dari rahmat Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang nombor tiga, ulama sebut minum arak. Jadi Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya umat akhir zaman ni dia minum arak, tapi dia tak namakan dengan arak, dia nama lain. Na'udzubillah. Jadi itu memang antaranya. Tiga. Yang keempat, riba. Barang siapa yang terlibat dengan riba, na'udzubillah min zalik, maka termasuk golongan yang terhalang dari rahmat Allah Ta'ala dan ampunan Allah Ta'ala pada Ramadan. Kerana bulan awal Ramadan tu, Masya Allah, tabarakallah, itu sekiranya seseorang itu mendapat tilikan atau pandangan rahmat daripada Allah Ta'ala, dia akan selamat selama-lamanya. Yang kelima, sombong. Jadi kita bayangkanlah, itulah penyebab iblis, Azazil yang bertukar menjadi iblis itu terlaknat dan diusir daripada syurga lantaran kerana sombong, merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Itu antara 5 core ataupun 5 perkara yang minta dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Selain daripada ada lagi perkara-perkara yang lain, justru apa yang kita boleh buat, elak. Macam tadi Puan tanya, bagaimana kita dah tahu penyakit dan kita tahu cara mengatasi atau mengubatinya. Jadi kita elakkan, kawal diri kita daripada perkara-perkara tersebut, kerana mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah dengan ilmu. Jadi kita dengar majlis, duduk dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis ilmu, maka kita akan dapat beramal soleh. Sebab kita ingat satu perkara, amal tanpa ilmu Allah tak terima. Amal tanpa ilmu Allah tak terima. Dalam kitab Zubat Ibn Ruslan disebut, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang dibuat tanpa ilmu Allah tak terima dan ditolak oleh Allah. Moga Allah Ta'ala hindari kita daripada semua tersebut dan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan yang banyak. Wallahualam. Baik, amin. Terima kasih Ustaz Muhammad Huzaif Nuzlan selaku pendakwah bersama-sama dengan kami untuk hari ini bagi membawa tajuk mencari Ramadan di hati. Dan ingat, macam Ustaz katakan tadi, cukupkan kelima-lima ini: ilmu, insaf, ikhlas, iman dan juga ihsan. InsyaAllah semoga Ramadan kita pada kali ini dirahmati Allah, mendapat keberkatan daripada Allah, insyaAllah. Semoga ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Baik, dan doa yang terakhir untuk kita semua pastilah dari sungai ke segara, Palestin pastinya merdeka, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Darah Muda yang akan datang. Saya Fazim. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.